Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan dengan arti kata Al-Quran itu sendirilah, tetapi Allah menyebutnya dengan kalimah Al-Furqan, iaitu apa dia? Pembeza hak dan batil, buruk baik, memberi penjelasan jalan dosa pahala, yang mana patut lalu untuk ke syurga, yang mana patut hindar daripada azab neraka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu Quran ini turun dengan tabaruk, penuh keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Quran ni. Tidak ada sebarang silap. Sebab tu Allah guna perkataan tabaruk, maha suci. Macam kita baca surah Al-Mulk kan, tabarakalladzi, tabaruk, dengan arti kata Quran yang Allah turun, tabarakalladzi nazal furqan, nazal furqan ala abdihi. Nabi itu Allah panggil hamba dia, ala abdihi. Rasulullah tu hamba dia. Dan ulama menyebut Rasulullah SAW ni adalah hamba yang paling perfect. Rasulullah ni hamba paling perfect. Kenapa? Tak pernah bangkang dan tak pernah fail. Taat sampai ke mati, tuan-tuan. Bahkan sebelum dapat wahyu pun tak pernah buat maksiat, tak pernah buat dosa. Kalau kita baca almarhum Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahmatullah sebut, yang Nabi pergi berkhulwah di Gua Hira tu, selepas Nabi mimpi, Nabi mimpi datang cahaya terang macam nak subuh. Kan sebelum subuh gelap kan, malam kan, di malam gelap. Bila keluar fajar makin terang, makin terang, makin terang. Maka Nabi SAW mimpi begitu sebelum naik Gua Hira. Bila Nabi SAW mimpi begitu, menyebabkan jiwa Rasulullah mula tak suka perangai kaum dia. Apa perangai yang dia tak suka, tuan-tuan? Minum arak. Kalau tak suka dia buat ke tak? Tak buat lah, betul kan? Minum arak, berjudi, berzina, tawaf di Baitullahil Haram, telanjang bulat, tuan-tuan. Rugi kita hidup sekarang. Kau tak boleh tengok orang tawaf telanjang kan? Rugi kau untung, tuan-tuan. Rugi kau untung kita hidup sekarang. Nak tahu jawapan, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan jawab. Untung kau rugi hidup sekarang? Tidur ke? Untung kau rugi hidup sekarang? Islam. Untung tak? Tak payah ujian yang pelik-pelik yang bertentangan dengan akal pada masa tu. Kerana masa tu manusia dikira nafsu dengan akal. Wahyu tolak belakang. Kita ada juga wahyu, tak apa nak yakin, nak percaya. Tapi Islam Allah dah bagi. Tinggal jaga gilap je Islam. Jangan jadi karat, jangan jadi berdanuk, jangan jadi habis grease. Boleh faham? Tu je Allah minta dengan kita. Sebab tu untung yang sebut tadi. Maka Nabi SAW mula tak suka perangai kaum dia. Bila dia dapat mimpi tu, Nabi mula mengasingkan diri. Tak boleh dulu, Nabi tak boleh terima perangai kaum dia.
berzina, bunuh anak sendiri, minum arak, todi dan sebagainya, kan? Tawaf panjang bulat, bisnes dan kadang menipu. Maka Nabi mula naik Gua Hira. Mengasingkan diri. Sebenarnya tuan-tuan, istilah berkhulwah yang ini disebut khalwat-khalwat kan? Sebenarnya tuan-tuan, ini amalan soleh. Mari hari ini sebut khalwat jam. Betul tak betul? Betul tak? Tuan-tuan, katalah. Katalah ana pergi duduk dalam gua mana-mana seminggu. Okey? Mengasingkan diri. Contoh boleh contoh. Isteri ana pun post dalam Facebook. Minta maaf semua para jemaah, majlis surau, ahli keluarga, sahabat-sahabat. Ustaz Nazir dalam masa seminggu ni tidak dapat berkuliah kerana dia berkhalwat. Tuan-tuan nak komen apa kat Facebook tu? Faham tak faham maksud ana ni? Ini tuan-tuan. Hari ni punya tafsiran khalwat maksiat. Pasal memang dia sudut perkataan maknanya bersunyi-sunyian. Tapi bersunyi-sunyian kita dengan Allah, bukan kita dengan marka. Jelas tuan-tuan? Jadi rosak kalimah tu tuan-tuan. Kalimah tu jadi rosak. Melayu. Gitu nak insya-Allah. Baik. Maha suci Allah yang menurunkan Quran bagi jalan buruk dan jalan baik. Dalam Quran sebagai panduan kita, guide kita, pegangan kita, tali penunjuk jalan kita, lampu suluhan kita, insya-Allah. Pertama, wajib kita syukur dengan agama. Dan kedua tuan-tuan, wajib kita syukur kerana Allah bagi kita hidayah untuk terus istiqamah. Macam-macam ujian, halangan datang, tak boleh datang masjid surau. Tuan-tuan pernah terfikir ke masjid surau tak boleh datang? Tak terfikir kan? Memang luar jangkauan kita tuan-tuan. Tak boleh datang masjid surau. Dan bukan kata masjid, agama lain pun semua tak boleh pergi pusat ibadat mereka. Tapi memang kita tak pernah terfikir tuan-tuan. Suasana yang berlaku hari ini ni tak pernah terfikir. Tuan-tuan, kita boleh, bukan kata tak boleh datang masjid surau, bersalam pun tak boleh. Pernah terfikir tak? Tuan-tuan, kiamat begitu lah kiamat. Kiamat, kita tak nak fikir dahsyatnya kiamat tuan-tuan. Kalau kita explore ayat-ayat kiamat, lepas tu kita buat satu penceritaan tuan-tuan. Ya Rabbana lakal hamd. Kalau betul-betul orang menghayati tuan-tuan, air mata tak berhenti jatuh tuan-tuan. Nasi tak lalu telan tuan-tuan. Seekor boleh. Boleh faham tak tuan-tuan? Dahsyat tuan. Kiamat ni satu benda yang sangat-sangat dahsyat. Kan Allah kata, amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka saling bertanya kamu Muhammad tentang berita besar. Berita besar. Kiamat ni satu berita yang sangat-sangat. Itu tuan, kiamat ni dia bukan tamat bumi saja tau. Seluruh alam. Kira alam ni, alam tak ada. Zero. Tak ada langsung. Pluto ke, matahari ke, Marikh ke, tak ada. Semua tak ada. Semua tak ada. Kita bangkit dalam satu alam yang baru besok. Yang kekal, wa yabqa rabbuka dzul jalali wal ikram. Wajah Tuhan yang maha mulia, Allah saja. Israfil pun mati tuan-tuan. Jibril awal lagi mati. Bila Jibril mati, tiupan pertama. Semua makhluk termasuk Jibril mati. Semua makhluk. Israfil tak mati, dia tekan tiup. Masa tu tinggal Allah Al-Malikul Mulk dengan Israfil. Israfil tengok habis tak ada. Allah pun cabut nyawa Israfil. Israfil pun gol. Padam. Israfil pun tak ada. Itu yang Allah sebut tu. Dan surah Rahman tu. Yang kekal wa yabqa.
Wajah Allah yang maha mulia. Allah ini nak sebut mutlaknya, powerfulnya Allah ni. Lepas tu Ustaz, tiupan kedua, Allah hidupkan Israfil dulu untuk tiup yang kali kedua. Yang ni khilaf perbahasan ulama. Ada ulama kata tiupan pertama, tiupan kedua kebangkitan, ada lagi tiupan yang lain. Ada kata begitu. Tapi jumhur kata tiupan pertama hancur semua, tiupan kedua kebangkitan. Jumhur kata begitu. Wallahu alam, tunggu berlaku sudahlah. Nah, tapi harap kita jangan bertemu dengan dahsyatnya gegaran kiamat. Boleh? Jangan bertemu. Nabi doakan umat dia yang soleh tak bertemu gegaran kiamat kerana terlalu dahsyat, tuan-tuan. Tak apalah, lain kali. Nah, okay, kita fokus pada kitab kita. Baru pukul 8. Tadi mukadimah lama, tuan-tuan kan. Mari-mari kapek baru. Cayalah. Anas selalu macam tu. Pergi mana-mana lama tak sampai mesti ada baru. Kan? Dulu ada sekali tak datang, kursi baru. Ada ingat dulu, kursi baru. Ni lama tak datang, kapek baru. Ni nanti lama lagi tak datang, jemaah baru semua. Kan? Padam dah yang ada. Kan? InsyaAllah kita minum dulu. Allahu Akbar. Tuan-tuan beli air tak cukup umur ni. Tak ada besar air ni, tuan-tuan. Tapi anak sokong. Yang besar-besar minum tak habis, kan? Alhamdulillah. Okay, nah? Baik, tuan-tuan. Kita masuk hadis yang ke-6. Muka surat, kita berhenti muka 31. Betul? Dah jumpa? Cuba tengok. Tally tak tally dengan 6 punya tanda? Betul? Ya? Bulan 26 hari bulan. Ya, okey. Muka surat 31. Kan? Atas. Kita berhenti dekat hadis tu. Al-mu'minu qawi. Orang beriman yang kuat. Okey. Okey. Tajuk. Nabi tak nak bagi tajuk pun, kan. Tapi ulama meletakkan tajuk untuk mudah. Macam Imam Bukhari lah, hadis Sahih Bukhari, dia ada bab-bab. Kalau kita sana rasa kot ada kot Sahih Bukhari. Kan? Tuan-tuan buka kan? Tuan-tuan tengok dekat indeks dia kan? Kat indeks dia ada bab. Tuan-tuan buka bab, kadang-kadang bab tu satu hadis je. Satu hadis. Tapi nak mudah kita cari. Rasulullah SAW dan olahraga. Ni kisah memanah. Kisah memanah. Kita dah baca, kita pergi muka surat 31. Pasal zaman kata Ustaz, jemaah minta sambung kitab ni nak pergi khatam. Jadi kita tak payah ulang. Takut tuan-tuan khatam dulu pada kita. InsyaAllah. Ataupun penceramah ni khatam dulu. Alhamdulillah. Korea ni ada yang meninggal akibat COVID? Ada. Apa kita doakan, mudah-mudahan syahid mereka. Syahid. Mati sakit ni, mati wabak ni syahid. Nah, insya-Allah tuan-tuan, moga Allah ampunkan dosa mereka-mereka semualah yang telah menolong kita dengan asbab COVID ni. Nah, insya-Allah tuan-tuan. Allahu akbar. Okey, hadis ni berbunyi, dalam hadis ini jelas sekali adanya pengarahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya ialah mengajak serta mengimbau agar umatnya gemar bermain panahan, juga berolahraga tubuh untuk menguatkan semangat berjuang. Okey, hadis ni intipati dia, kata tuan kitab, almarhum tuan kitab kita ni baru meninggal. Dalam 3 tahun lepas kot. Tuan kitab kita ni. Tapi dia ni antara ulama yang disebut sebagai pakar hadis di Mesir. Pakar hadis ni. Syekh Ahmad Umar Hashim ni. Antara pakar hadis lah. Hebat itu dikumpulkan ni. Jadi tuan-tuan, hadis ni bagi tahu Nabi menganjurkan kita pertama khusus panah. Khusus bab panah. Okey. Kedua, umumnya bersukan. Maknanya apa tuan-tuan? Dalam satu bab kita boleh faham, Islam ni bukan suruh duduk dalam masjid surau semata-mata. Pergi Mekah semata-mata. Puasa je semata-mata. Nampak tak? Menyeluruh. Islam ni lengkap. Bahkan dalam bab kesihatan, Islam ajar semua tuan-tuan. Waktu bila terbaik tidur, betul tak betul?
Waktu bila terbaik makan. Waktu bila terbaik mandi. Mandi paling baik bila, tuan-tuan? Mandi paling baik bila? Kalau betul RM50 anda bagi. Duit surau lah. Waktu paling baik bila, tuan-tuan? Sebelum subuh. Kan? Pakar mengatakan waktu paling baik mandi sebelum subuh. Toksik akan mudah keluar paling banyak waktu tu. Dengan proses kena air yang sejuk tu, Masya Allah, tabarakallah. Nabi tak mengaji sains tau. Betul tak? Tapi kenapa Nabi boleh tunjuk kat kita? Innaka laminal mursalin. Muhammad, kamu tu aku yang utus. Aku yang bagi ilmu. Itu maksud dia. Kita baca. Innaka laminal mursalin, aku utus. Aku yang hantar kamu. Maka aku bagi ilmu kat kamu. Bagi tahu dalam bentuk praktikal, amalan, ucapan kamu, tindakan kamu, keluarga kamu. Itu semua aku yang bimbing. Nabi boleh tunjuk detail. Kenapa Nabi ajar makan dengan tangan kanan? Kita semua tahu kan? Itu semua kesihatan. Kenapa Nabi kata tamar, madu, habatus sauda, zaitun, semua kesihatan. Kenapa Nabi ajar tidur lambung kanan ataupun tidur macam jenazah, betul? Itu semua kesihatan. Kenapa Nabi tak bagi makan daging fresh dengan makanan laut fresh? Fresh jangan temu dua ni. Hak darat dengan hak laut, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, tuan-tuan akan cerek-berek beberapa hari. Tak boleh. Lengkap, tuan-tuan. Lengkap. Islam ni lengkap. Bab kesihatan. Kalau nak detail, tuan-tuan, berjilid-jilid kita boleh buat. Bab kesihatan yang Islam anjur. Kenapa Nabi tak bagi minum berdiri? Dia memburukkan usus kita, tuan-tuan. Minum diri Nabi larang. Kecuali satu je boleh minum diri. Apa dia? Todi. Todi tak usah cerita lah, tuan-tuan. Duduk berdiri semacamnya dia apa. Betul tak betul? Apa yang boleh minum? Satu minuman yang Nabi benarkan minum berdiri. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam tidak mudarat. Bahkan memang Nabi anjur minum diri sebab supaya boleh minum banyak. Hak lain Nabi suruh duduk. Buruk pada usus. Lengkap, tuan-tuan, bab kesihatan dalam Islam. Cuma kita tak explore, jarang orang explore bab-bab tu kan. Ya, orang explore ni fiqh. Mari Ramadan, mari raya haji, fiqh korban, fiqh haji, kan. Bab menikah langsung lafil, bila nak menikah baru pergi khusus. Kan dah dapat, jangan kata dapat cucu, dapat menantu dia pun tak ingat dah. Ayah anak nak refer kat dia nikah, dia tak tanya kat Tok Adi, ayah pun lupa dah. Kalau anak suruh ayah ingat, bagi ayah menikah lagi satu. Ayah ingat balik. Jawab dia, qalu inna lillah. Kan, tuan-tuan subhanahu wa ta'ala. Macam satu budak lah, tuan-tuan, dia beritahu kat mak dia, mak, Alun nak kahwin lah. Mak dia kata, engkau tunggu kerja baru kahwin. Kerja pun belum nak kahwin. Bagi tahu kat ayah dia, ayah, mak tak bagi Alun kahwin. Mak kata apa? Mak kata tunggu kerja dulu. Memang mak kau, ayah dah kerja pun dia tak bagi kahwin. Betul kan? Ayah dah kerja pun dia tak bagi kahwin. Mak kau memang macam tu, dia kata. Ya Allah Tuhan. Okey nah, Nabi SAW bersabda, al-mu'minu qawiyyun khaira wa ahabbu ila Allah minal mu'mini dha'ifa. Orang mukmin yang kuat, maksudnya sihat tubuh badan, kuat tubuh badan dan ekonomi, kuat daya fikir, ini umumlah. Okey, kuat daya fikir, dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa, tuan-tuan? Karena dia akan lebih sumbangannya pada Islam. Boleh faham tuan-tuan, nak berjuang apa? Gaut, kecil manis, darah tinggi, sesama burung, isak dada. Tak ada sumbangan, tuan-tuan, tak larat, sakit memanjang. Contoh. Boleh faham tuan-tuan, betul subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Nabi tahu, tuan-tuan. Nabi SAW tahu. Dapat wahyu umur apa? 40. Betul? Kita 40, 3 serangkai dah ada. Macam mana darah tinggi, lemah jantung. Betul kan? Setakat ni anak baru
Satu cabang je lah. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah juga apa-apa pun. Alhamdulillah. Siapa yang dah ada 3 serangkai, 3 beradik? Lalu ni ada? Taji dah belum? Belum. Alhamdulillah. Anak baru anak tunggal. Kan? Macam mana? Doktor orang kata, Ustaz, manislah muka. Memang, gula nak naik ke muka. Ya, tuan-tuan, taklah. Nabi SAW, bila dia sampai ke Madinah, umur berapa? 53 betul? 53. Nabi sampai Madinah umur 3, dah 13 tahun. Di Mekah, campur wahyu turun 40. 53 kan? 53 tahun, Nabi naik unta seminggu. Orang kita hari ni boleh? Umur 53 naik unta. Naik unta bukan jarak Kelang Shah Alam. 400 km. KL Penang. 400 Penang ya? Kau perlis? Lebih kurang kan? Tuan-tuan, pernah ada hari ni naik unta pergi Penang? Sorry. Betul, mahal pun mahal lah janji ekon. Nabi steady, tuan-tuan. Nabi steady. Pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah umur 61. Naik unta lagi. Datang Mekah pula 400 km. Sepanjang duduk di Madinah, perang Badar, umur 50 ke 60 boleh pergi perang. Boleh faham tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah taf, tuan-tuan. Pasal apa taf? Satu hari orang datang jumpa sahabat. Nak bagi ubat sakit perut. Kalau kita hari ni pil sikit take on lah. Kan, ubat sakit perut. Sahabat ni jawab apa, tuan-tuan? Aku tak pernah sakit perut. Tak pernah sakit perut. Biar betul tak pernah sakit perut. Kenapa? Nabi aku ajar makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul. Ni cerita ni sahih. Bukan saja reka-reka cerita. Dalam kitab Rijal Haula Rasul, kisah sahabat Nabi. Boleh? Cuma nak khilaf tak wani sebut nama sahabat. Ana tukar Sa'ab bin Abi Waqqas ataupun Ibnu Umar. Boleh faham tak? Dia kata aku tak sakit perut pasal aku makan, bukan lapar keruk keroncong baru nak makan, bukan dah kenyang tu aku tak berhenti-berhenti, tak. Itu cara kita makan. Nabi ajar sebelum makan cubit garam sikit, betul? Betul tak betul? Dia akan neutralkan toksik segala benda yang tak elok. Subhanallah, tuan-tuan. Benda ni semua orang mengaku betul. Tapi bila kita pergi hospital, ada doktor sebut benda ni? Doktor sebut tak benda ni? Doktor tak sebut. Tapi sains kata betul. Ini tuan-tuan, Islam menitik beratkan kesihatan. Doktor selalu pesan jaga makan, betul? Kan? Jaga makan. Kita jaga je makan. Kan? Jaga makan. Ya Allah ya Tuhan. Okey. Dicintai pasal dia kuat. Di saat kuat, pertama, perang, jihad dah tentu. Yang kedua, tuan-tuan, kita akan jadi bersemangat, bertenaga nak buat apa-apa pun. Gotong royong, kita boleh. Gali kubur, kita boleh. Tolong orang pindah rumah, kita boleh. Gotong royong bersih surau, kita boleh. Cuci kubur, kita boleh. Ni pergi mana-mana, bertongkat, kursi roda. Bertongkat, kursi roda. Orang papa, orang pimpin. Jam, tuan-tuan. Islam akan dipandang lemah. Ini tuan-tuan dan puan-puan subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang berada di atas mimbar. Persiapkanlah untuk kepentinganmu semua apa saja yang kamu semua dapat dari kekuatan. Kata Nabi, apa saja yang boleh kumpul kekuatan, buat persiapan. Kekuatan apa? Pertama dah tentu jasad, badan kita. Kesihatan kena jaga. Nabi pesan ni. Ini maksud jaga kesihatan.
Jangan tunggu sakit. Kan Nabi kata, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, betul? Sihat sebelum sakit. Ramai orang tuan-tuan dah sakit, dah tua, dah umur lanjut. Adalah seorang teman Ana lah. Kau tunggu aku pencen. Masjid lah tempat aku. Tak sampai juga tuan-tuan. Dia bukan tunggu masjid surau buka balik dia nak datang. Dah, hak tu pun tak datang juga. Tapi ni dia sebut, kau tunggu aku pencen, masjid lah tempat aku. Tak juga tuan-tuan. Allahu akbar walillahi ilham. Macam-macam tuan-tuan macam Allah SWT. Perangai manusia. Sebab tu tuan-tuan anda sebut kita ni termasuklah anak lah, mudah-mudahan kita kena banyak syukur pada Allah. Kan macam anda selalu sebut kan, tanyalah semua orang nak masuk syurga. Betul? Tanya orang bukan Islam pun dia nak masuk syurga. Tapi ramai yang tak jumpa jalan nak pergi syurga. Betul tak betul? Ramai orang yang tak solat tapi dia rasa dia baik. Ramai orang dia tak pandai baca Quran tapi dia rasa dia baik. Pasal dia tak mencuri, dia kerja makan gaji. Kan? Dia main golf seluar pendek, dia kayuh basikal seluar pendek, dia main bola seluar pendek tapi dia kata dia baik. Orang azan maghrib duduk di padang lagi. Betul kan? Allah, akbar. Kekuatan badan. Kekuatan, apa lagi kata Nabi SAW sini? Kesihatan, kekuatan ilmu. Orang Islam kena ada kekuatan ilmu, tuan-tuan. Kenapa Islam satu-satu agama yang paling cepat berkembang? Paling cepat berkembang Islam. 800 tahun dia dah sampai ke seluruh pelosok dunia. 1/3 3 suku dunia. Tinggal suku je lagi belum tak sampai. Dalam masa 800 tahun dia dah sampai. Agama lain tak ada sejarah macam tu. Islam. Kenapa tuan-tuan? Kerana hujah, kerana ilmu. Rustum tanya Rubai' ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, kamu perlu Islam ni, Nabi kamu ajar apa? Tuan-tuan, kalau orang tanya kita soalan lekeh-lekeh lagi tu lah, agak-agak boleh jawab tuan-tuan. Kenapa kamu rasa bangga dengan Islam? Agak-agak kita nak jawab macam mana? Kenapa orang Islam ni berjaya sangat nak memperkasakan undang-undang syariah? Kan? Yang sedang dibawa oleh Menteri Agama kita. Kenapa? Boleh jawab tak agak tuan-tuan? Ada ilmu tak kita agak-agak? Kita kena kuasai tu. Tu agama kita tu. Dan kita kena tahu kenapa agama kita ni nak diangkat. Kita jangan sekadar tahu Islam agama persekutuan. Bukan setakat tu. Kita kena tahu kenapa Menteri Agama nak fight sangat untuk lebih perkasa lagi mahkamah syariah dan sebagainya. Kita kena tahu. Tak boleh jawab orang kata, macam mana kamu kata kamu Islam? Kamu pun tak boleh jawab. Jam gitu tuan. Betul tak betul ni? Kena tahu tuan. Kena tahu. Bukan sekadar ambil tahu. Memang kena ambil tahu. Boleh InsyaAllah. Semua kekuatan kita, ilmu, ekonomi juga penting. Ekonomi. Dua wilayah di China yang dikuasai oleh Islam. Siapa tahu? Xinjiang. Satu lagi Xi'an. Xi'an Xinjiang kan? Lain kan? Tuan-tuan. Sahabat anda bagi tahu Xinjiang, kalau tak salah anda Xinjiang, kalau salah tolong betulkan. Nah ni kalau salah tak berdosa tak apa. Xinjiang, tak salah anda Xinjiang. Tuan-tuan. Orang Islam di situ 40 juta, lebih ramai daripada Malaysia.
Kita rakyat keseluruhan 32 kan. Islam mungkin 20 kot. Dia 40 tu Muslim semua. Zinjan 40 tu Muslim semua. Dan Muslim di Zinjan, mereka kuasai ekonomi di Zinjan. Menyebabkan kerajaan Cina tak boleh kacau mereka. Powerful. Ekonomi Zinjan mereka kuasai total. Ataupun lebih pada 70-80%. Ini kekuatan yang ada pada mereka. Zinjan. Nanti kawasan Islam tu pure tu. Xi'an pun sama ke? Xi'an lagi satu Xi'an. Antara wilayah awal Islam di China. Ini tanda mata subhanahu wa ta'ala. Kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu, jasad dah tentu tuan-tuan. Yang paling penting kekuatan ukhuwah. Ekonomi kuat, bergaduh, habis. Ilmu ada, jadi lagi sombong. Rasa hebat, duk menidakkan orang lain, habis. Kawan ni kata kawan tu kawan ni, habis. Saling tidak meraihkan. Boleh faham tak? Kekuatan ukhuwah. Tuan-tuan ingat tak? Mujahidin Afghanistan. Dia menang dengan Soviet Rusia, betul? Betul tak? Tim Gulbuddin Hikmatyar satu bab. Tim kawan tu, tim kawan ni, macam-macam puak ada. Tapi mereka bersatu lawan Soviet Rusia. Lari kalah Soviet Rusia. Kuasa terkuat dunia. Betul tak betul? Dari sudut ketenteraannya. Dan masa tu Rusia tak berpecah lagi. Ingat? Tak percaya Rusia tengah kuat. Kesatuan Rusia duk kuat lagi. Azerbaijan ke Armenia ke stan ni belum keluar lagi. Kan? Kazakhstan, Turkmenistan belum keluar lagi. Kuat Rusia. Tapi bersatunya puak-puak Afghanistan, peribumi ni macam-macam puak ni, boleh kalah Soviet Rusia. Soviet Rusia balik, bergaduh balik, berebut nak kuasa. Amerika masuk senang-senang. Melalui Hamid Karzai. Ingat tak ingat? Habis tuan-tuan. So, kekuatan, jaringan sesama kita. Yang ni lah kita nak jaga sekarang ni. Faham tak faham? Sekarang kita nak jaga yang ni. Melayu Islam ni jangan berpecah. Anak sebut secara terus terang. Faham? Jangan berpecah. Warna apa janji IC tulis Islam, bersatulah kita semua. Faham tak faham tu? Sebut terang tu. Berhentilah bergaduh. Berhenti bergaduh. Jangan lupa. Dan kita pun bukan berhenti azan kan, berhenti terus kan? Kan? Berhenti terus. Musim PKP ni berhenti terus. Kalau dulu boleh sambung. Izinkan nak tutup seminit 2. Lepas tu azan. InsyaAllah. Jadi sekadar itu, kita berhenti setakat ada tu. Bulan depan memang dalam panahan itu. Boleh nak? InsyaAllah. Hari ni 24 kan? Wallahu ta'ala alam. Yang baik semua dari Allah. Salah silap kalimat muana. Siapa berhajat dengan madu, ada 3 jenis madu. Madu habatus sauda, madu tualang, madu sidir Yaman. Kapsul habatus sauda, kapsul minyak zaitun penawar COVID terbaik. Wallahu ta'ala alam. Yang baik semua dari Allah. Salah silap kalimat muana. Tutup dengan kafaratul majlis suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhi amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma wa bil islami dina. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna tinabah. Allahumma asin aqibatana fi umuri kulliha wa ajina min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.